Menarik 10. Satu jawatankuasa kerja projek pasar terapung Sungai Telian telah dibentuk selepas mesyuarat yang diadakan bersama penduduk di Dewan Serbaguna Kampung Telian Mukah. Menurut pengurus projek pasar terapung Sungai Telian, Peter Taki, program tersebut dapat memberi impak positif yang sangat besar kepada penduduk sekitar kerana boleh menjamin merancakkan sosioekonomi penduduk. Tambahnya, program itu juga dijangka dapat membantu pembangunan kerajaan tempatan khususnya di Mukah dan kejayaan program tersebut bergantung kepada komitmen masyarakat yang terlibat. Majlis pelancaran pasar tersebut akan diadakan pada 31 Disember 2020 dan sokongan daripada seluruh warga Mukah terutama sekali penduduk kampung berdekatan sangat diharapkan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan pihak pelaksana yang akan membangunkan Hospital Baharu Lawas untuk melaksanakan kerja pembinaan fasa ketiga dan terakhir dengan kadar segera. Beliau tidak mahu sebarang kelewatan dan gangguan pada projek ini akan mendatangkan kesusahan kepada rakyat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu, projek yang bernilai RM165 juta tersebut telah diserahkan kepada kontraktor pada 30 Jun 2020 dan dijangka siap sepenuhnya pada 26 Disember 2023. Hospital baharu ini kelak akan mempunyai 76 katil dan pelbagai kemudahan perubatan lain yang lebih baik. Sepasang suami isteri warga emas yang tinggal di Kampung Baru Hilir bakal menduduki kediaman baharu mereka tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang berkata, majlis penyerahan kunci kepada warga tua yang mesra dengan panggilan Pak Samad itu akan berlangsung pada 12 Disember ini. Beliau menambah, setakat ini projek pembinaan rumah tersebut sudah siap kira-kira 90% dan dijangka siap sepenuhnya dalam masa terdekat. Kelengkapan rumah seperti sofa, televisyen dan sebagainya akan dibawa masuk secara berperingkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang berkata, Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority SMA akan mendirikan 7 menara telekomunikasi di kawasan Dun Batu Danau. Ini termasuk kawasan Pulau Brunei yang mengambil sedikit masa kerana memerlukan syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi Telco untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Beliau turut menyentuh mengenai sekumpulan pelajar di Kampung Pulau Brunei, Hulu Mendamit, Limbang yang belajar di kawasan hutan berbukit untuk mencari capaian internet telah mendapat perhatian pihak SMA dan Kerajaan Sarawak. Paulus juga optimis usaha Sarawak untuk mewujudkan telco sendiri dalam tempoh 2 tahun diyakini mampu meningkatkan capaian internet khususnya di pedalaman dan luar bandar termasuk di Batu Danau. Kemudahan telekomunikasi di perkampungan orang asli di Malaysia akan sentiasa dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam era digital khususnya generasi muda. Jabatan Komunikasi Korporat SKMM memaklumkan setakat ini 61 menara telekomunikasi telah dibangunkan dan memanfaatkan lebih ramai masyarakat orang asli di seluruh negara sehingga Oktober lalu. Terkini 8 menara sedang dibangunkan dan dijangka siap secara berperingkat bermula suku pertama 2021. Usaha menaik taraf rangkaian telekomunikasi kepada perkhidmatan 4G akan membantu komuniti orang asli untuk menikmati capaian internet yang lebih baik. R. Ramakrishnan, seorang aktivis alam sekitar dan ahli pasukan misi menawan Gunung Everest 1997, meninggal dunia di Brinchang, Cameron Highlands akibat serangan jantung. Mendiang meninggal dunia pada usia 55 tahun dan merupakan Presiden Persatuan Kesedaran Alam Sekitar Cameron Highlands, REACH, selain aktif menjadi ahli Malaysia International Search and Rescue, MISAR, serta Bomba dan Penyelamat Sukarela Malaysia, MVFRA. Menurut rakan sepasukan mendiang dalam ekspedisi itu, Dato' M. Magendran menyifatkan Ramakrishnan sebagai seorang rakan yang berdedikasi dan berkebolehan. Ramakrishnan merupakan rakyat Malaysia pertama menawan puncak Annapurna keempat setinggi 7,525 meter di Nepal.
Kewibawaan Pegawai Perlawanan Tempatan mendapat pengiktirafan di pentas antarabangsa apabila 4 pengadil kebangsaan bakal memikul tanggungjawab mengadili Liga Profesional Maldives musim 2020-2021. 4 pengadil berkenaan adalah Muhammad Yassin Tuan Muhammad Hanafiah, Muhammad Faizuddin Ismail, Muhammad Khairul Syahmi Ahmad Khalidi Supian dan Muhammad Izul Fikri Kamaruzaman. Keempat-empat pengadil kebangsaan itu dijadual berada di negara kepulauan berkenaan dari 8 Disember 2020 hingga 31 Januari 2021. Namun tempoh itu boleh dilanjutkan sehingga 3 bulan berdasarkan persetujuan kedua-dua badan induk itu. Difahamkan prestasi 4 pengadil itu akan dipantau rapi FAM melalui unit pengadil badan induk itu. Bahrain menjadi negara kedua selepas Britain yang meluluskan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Namun, Manama tidak menyatakan secara khusus bila negara itu akan menggunakan vaksin yang dihasilkan gergasi Pharmaceutical Amerika Syarikat AS, Pfizer dan rakan kongsinya dari Jerman BioNTech itu. Banyak syarikat berlumba untuk menghasilkan vaksin bagi COVID-19 yang sudah membunuh lebih 1.4 juta orang dan menjangkiti lebih 65 juta orang di seluruh dunia selepas pandemik itu tercetus di China pada Disember 2019. Bahrain setakat ini merekodkan lebih 87,000 kes COVID-19 dengan 342 kematian. 4 maut dan seorang cedera apabila sebuah tangki kimia meletup pada Jumaat di sebuah loji rawatan air berdekatan Bristol di barat England menurut pihak berkuasa. Setakat ini pihak polis enggan membuat spekulasi berhubung punca insiden itu tetapi ia tidak disiasat sebagai kes berkaitan keganasan. Perkhidmatan kecemasan menerima laporan berhubung letupan itu kira-kira 11.20 pagi dengan pasukan bomba dan penyelamat segera bergegas ke lokasi kejadian. Ahli Parlimen kawasan berkenaan Darren Jones berkata setakat ini keadaan terkawal dan tiada risiko lanjut terhadap penduduk setempat. Juara dunia Formula One Lewis Hamilton yang dijangkiti COVID-19 mungkin tidak dapat beraksi pada perlumbaan penutup musim di Grand Prix Abu Dhabi minggu hadapan. Juara 7 kali itu memenangi kejuaraan Bahrain hujung minggu lalu dan direhatkan untuk Grand Prix Sakhir pada Ahad selepas mengalami gejala ringan Isnin lalu. Hamilton adalah pemandu ketiga tahun ini yang terlepas perlumbaan akibat COVID-19 selepas gandingan Racing Point Sergio Perez dan Lance Stroll. Beliau didapati positif ujian wabak itu hanya sehari selepas memenangi Grand Prix Bahrain. Menarik 10.